Hari ini kita akan belajar tentang taburan binomial. Untuk taburan binomial terdapat beberapa ciri-cirinya. Untuk taburan binomial, dia hanya ada dua kesudahan yang mungkin, iaitu sama ada kejayaan dan kegagalan. Sebagai contoh, apabila sekeping duit shilling dilambung sekali, kesudahan yang diperoleh adalah sama ada gambar atau angka. Kalau saya cakap kejayaannya ialah dapat gambar apabila duit shilling dilambung, maka kegagalannya merujuk kepada tidak akan dapat gambar. Ia hanya ada dua kemungkinan sahaja, tidak ada kemungkinan yang lain. Yang kedua, kebarangkalian kejayaan sentiasa sama dalam setiap percubaan. Di sini untuk dapat gambar pada satu duit shilling apabila dilambung, kebarangkaliannya adalah 1/2. Sebab kalau tak dapat gambar, dia akan dapat angka. Apabila duit shilling ini dilambung banyak-banyak kali, kebarangkalian untuk dapat gambar masih lagi 1/2 untuk setiap kali. Ia tidak akan dipengaruhi oleh lambungan yang sebelumnya. Ciri yang ketiga, jika kebarangkalian kejayaan diberi oleh P, maka kebarangkalian kegagalan ialah 1 / P. Di sini kebarangkalian untuk dapat gambar ialah 1/2. Ini kita dikenali sebagai P. Kalau kegagalan ialah 1 / 1/2, iaitu 1/2 juga. Ciri yang keempat, pemboleh ubah rawat diskrit X adalah sama dengan 0 dan 1. Dengan keadaan 0 mewakili kegagalan dan 1 mewakili kejayaan. Pemboleh ubah rawat binomial ialah bilangan kejayaan, iaitu R daripada N percubaan Bernoulli yang serupa bagi suatu eksperimen binomial. Taburan kebarangkalian bagi pemboleh ubah rawat binomial ini dikenali sebagai taburan binomial. Ini merupakan permainan tic-tac-toe. Kalau kita main dua pusingan, apakah kesudahan bagi permainan ini? Mungkin kita menang atau seri atau kalah, kan? Untuk pusingan kedua pun sama. Mungkin kita menang, seri atau kalah. Menang, seri atau kalah. Jadi adakah taburan ini merupakan taburan binomial? Jawapannya bukan. Sebab dia ada 3 kesudahan. Dia ada 3 kemungkinan. Kalau untuk taburan binomial, dia hanya ada 2 kesudahan sahaja, iaitu sama ada dia berjaya atau gagal. Sebuah drug mengandungi 6 naskah buku rujukan kimia yang sama dan 4 naskah buku rujukan fizik yang sama. 3 naskah buku rujukan fizik akan diambil secara rawak satu demi satu dari drug itu tanpa dikembalikan. Nyatakan sama ada taburan kebarangkalian ini merupakan taburan binomial atau tidak. Jadi apabila kita ambil buku pertama untuk buku rujukan fizik, dia ialah 4 buku daripada jumlah buku ini. Jumlah buku kita ada 10 buku. Jadi kebarangkalian untuk dapat buku fizik ialah 4 daripada 10. Kalau kita permudahkan, dapat 2/5. Apabila saya sudah ambil satu buku fizik, di sini tinggal 9 buku. Di mana 6 buku kimia dan 3 buku fizik. Jadi kebarangkalian apabila saya ambil buku rujukan fizik yang kedua ialah 3 daripada 9. Iaitu 1/3. Jadi sekarang buku fiziknya kurang 1 buku lagi. Kita hanya tinggal 6 buku kimia dan 2 buku fizik. Jadi jumlah bukunya adalah tinggal 8 sahaja. Jadi kebarangkalian untuk dapat buku fizik yang ketiga ialah 2 daripada 8 buku. Iaitu 1/4. Jadi kamu tengok kebarangkalian untuk mendapat buku fizik ini dalam setiap percubaan adalah berubah. Dan dia adalah bersandar atau bergantung kepada kesudahan yang sebelumnya. Taburan kebarangkalian mengambil 3 naskah buku rujukan fizik yang berturut-turut tanpa dikembalikan bukan taburan binomial. Sebab kalau taburan binomial, kebarangkalian mesti sama setiap kali. Diberi X ialah pemboleh ubah rawat diskrit bagi percubaan Bernoulli dengan kebarangkalian kejayaannya ialah 0.3. Soalan A, senaraikan unsur dalam set X. Jadi untuk Bernoulli hanya ada 2 kemungkinan, iaitu sama dia gagal atau dia berjaya. Jadi 0 atau 1. Kebarangkalian kegagalan. Kalau kebarangkalian yang dia berjaya ialah 0.3,
maka kegagalannya ialah 0.7. Sekarang kita tengok bagaimana kita boleh cari kebarangkalian bagi taburan binomial. Okey, jika pemboleh ubah rawat binomial X mewakili bilangan kali kejayaan dalam n percubaan yang tidak bersandar bagi suatu eksperimen. Tidak bersandar bagi suatu eksperimen ini maksudnya kesudahan tu tidak akan bergantung kepada eksperimen sebelumnya. Okey, P ialah kebarangkalian kejayaan dan Q ialah kebarangkalian kegagalan. Dan Q ini kita boleh dapat daripada P, iaitu 1 tolak P. Dan fungsi kebarangkalian binomial adalah diberi oleh rumus ini. Kebarangkaliannya ialah NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Di mana R ialah 1, 2, 3 dan sebagainya. Taburan binomial kita boleh tulis begini. B, N, P. Yang N ini ialah bilangan percubaan dan P ini merujuk kepada kebarangkalian kejayaan. Okey, sekarang kita tengok bagaimana kita gunakan rumus ini. Tengok contoh ini. Sebuah piramid segitiga dengan 4 permukaan rata yang sama saiz dilabel dengan nombor 1 hingga 4. Naim melambungkan piramid segitiga itu sebanyak 3 kali. Maksudnya ada 3 kali percubaan. Maka N kita ialah 3. Apakah kebarangkalian mendapat nombor 4 pada tapak piramid itu dalam setiap lambungan? Okey, kalau kita mau dapat nombor 4 ialah 1 daripada 4 permukaan. Sebab nombor 4 tu hanya ada 1 muka saja dan jumlah permukaannya untuk piramid ini ialah 4. Jadi untuk dapat nombor 4, P-nya yang berjaya ialah 1/4. Atau kita tukar ke perpuluhan. 1/4 ialah 0.25. Kita tukar ke perpuluhan supaya senang tekan kalkulator. Okey, lepas tu apabila sudah dapat nilai P, kita boleh cari nilai Q. Sebab rumus ini kita akan guna nilai Q di sini. Okey, Q ialah 1 tolak P. Jadi 0.75. Apabila kita lambungkan piramid ini sebanyak 3 kali, kemungkinan yang kita boleh dapat ialah mungkin ketiga-3 kali kita tak dapat nombor 4. Okey, jadi kosong. Atau dari 3 kali tu kita dapat 1 kali kita dapat nombor 4. Atau mungkin juga daripada 3 kali yang kita lambung, kita akan dapat 2 kali nombor 4. Ataupun ketiga-3 kali tu kami lambung dan kami akan dapat nombor 4. Jadi ini ialah kemungkinan kita dapat nombor 4. Okey, dan untuk kira kebarangkalian, kita perlu kira setiap satu. Iaitu kalau kosong, okey, apakah kebarangkaliannya? Okey, dan kalau dia dapat 1 kali nombor 4, apakah kebarangkaliannya? Kalau 2 kali, apakah kebarangkaliannya? Dan begitu juga dengan 3 kali. Okey, dan kita guna rumus yang panjang ini, iaitu NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey, N ini ialah bilangan kali kita lambung. Okey, bilangan kali eksperimen itu. Jadi di sini dia lambung sebanyak 3 kali. Maka N kita ialah 3. 3C yang R ini rujuk kepada kesudahan. Okey, kosong. P 0.25. P kuasa R. Okey, jadi R di bawah ini, nombor di bawah kosong. Dan Q 0.75. Di sini kuasanya N tolak R. Okey, jadi N ialah nombor di atas ini kan. Jadi 3 tolak kosong. Dapat 3. Lepas tu kamu tekan kalkulator. 3C kosong. Yang ini boleh tekan darab. Darab 0.25 kuasa kosong. Darab lagi 0.75 kuasa 3. Okey, bagi jawapan dalam 4 perpuluhan lah. 4, 2, 1, 9. Okey, lepas tu apabila X sama dengan 1. Okey, ataupun R-nya 1. Okey, jadi kita guna rumus yang sama. NCR. Jadi 3, C1, P 0.25 kuasa R. R ialah nombor di bawah ini. 1. Lepas tu Q, N tolak R. Okey, jadi 3 tolak 1. Jadi jawapannya 0.4219. Okey, apabila
X sama dengan 2. Okay, 3C2, P-nya 0.25. Sekarang kuasanya ialah kuasa 2. Dan Q masih lagi sama 0.75. Kuasanya 3 tolak 2. Okey, kita ambil nombor yang atas tolak nombor yang bawah. Okey, 0.1406. Dan apabila PX sama dengan 3, okay, 3C3, P 0.25. Kuasa 3. Dan Q kuasa N tolak R. Jadi 3 tolak 3 kuasa 0. Okey, jawapannya 0.0156. Apabila kita tambah semua kebarangkalian ini, dia mesti sama dengan 1. Kita tengok contoh seterusnya. Kebarangkalian bahawa hujan akan turun pada suatu hari ialah 0.45. Dengan menggunakan rumus, cari kebarangkalian bahawa dalam satu minggu tertentu, hujan akan turun tepat 4 hari. Dan hujan akan turun sekurang-kurangnya 2 hari. Okey, jadi kalau dalam satu minggu yang tertentu, maksudnya kita tengok kesudahannya dalam 7 hari. Maka N sama dengan 7. Dan untuk kejayaan, untuk soalan ini ialah hujan turun. Okay, jadi kebarangkalian untuk hujan turun ialah 0.45. Okey, jadi kegagalannya ialah 1 tolak 0.45, iaitu 0.55. Kalau P hujan turun, yang Q ini ialah hujan tidak turun. Okey, sekarang untuk soalan A, dia mahu cari hujan turun tepat 4 hari. Maksudnya dia mahu cari PX sama dengan 4. Dan kita guna rumus NCR, P kuasa R, Q kuasa N tolak R. Okey, jadi di sini N-nya ialah 7 sebab ada 7 hari. Dan kita mahu 4 hari ada hujan turun. Okey, jadi kebarangkalian untuk hujan turun ialah 0.45. Okey, jadi kuasanya R. Kuasa nombor di bawah ini 4. Dan Q-nya 0.55. Kuasanya tolak. Okey, 7 tolak 4. Jadi kuasa 3. Jawapannya ialah 0.2388. Okay, sekarang kita tengok soalan B. Hujan akan turun sekurang-kurangnya 2 hari. Di sini kamu perlu faham bahawa dalam 7 hari ini, mungkin hujan langsung tidak turun. Atau dia turun 1 hari, atau hujan turun 2 hari, atau 3 hari, sehingga 7 hari. Okey, ini ialah semua kemungkinan untuk hujan turun. Dan kamu sudah tahu kalau kita tambahkan semua ini, kemungkinannya, kebarangkaliannya mesti sama dengan 1. Sekarang dia mahu cari hujan akan turun sekurang-kurangnya 2 hari. Maksudnya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, kamu boleh kira setiap satu ini kebarangkaliannya dengan rumus yang panjang tadi. Ataupun langkah yang lebih senang ialah kita guna 1, kita tolak yang tidak kira ini. Okey, jadi 1 tolak kebarangkalian tiada hujan turun dengan hujan hanya turun 1 hari. Okey, sebab sekurang-kurangnya 2 hari maksudnya 2 hari dan lebih daripada 2 hari. Okey, jadi daripada kita kira 6 kemungkinan ini, lebih senang kita hanya kira 2 kebarangkalian ini. Okey, jadi apabila X sama dengan 0, 7 hari, kita hujan turun 0 hari, P-nya 0.45 dan Q-nya 0.55. Okey, kuasanya 7 tolak 0, 7. Okey, dan kita tolak lagi apabila hujan turun 1 hari. Jadi 7C1, 0.45 kuasa 1, 0.55 kuasa 7 tolak 1, 6. Jadi 1 tolak 0.01522. Tolak lagi 0.08719. Jadi jawapannya ialah 0.8976.